Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabil karim al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ainin la tadma wa min du'a'in la yusma wa min du'a'in la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kaffa billahi syahida wa ba'. Semati yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada tengah hari ini, pagi ini kita dapat bertemu dalam solat kuliah duha mingguan. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah dan bersurainya nanti mendatangkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan sihat walafiat dalam jagaan dan peliharaan Allah. Tak apa. Kipas itu tak berfungsi. Tapi sejuk tak? Okey. Tak okey. Ya Allah, tak okey. Tak apa, hidup di dunia panas dunia. Ustaz je sejuk. Ustaz sejuk ni. Kalau nak sejuk dekat. Nanti kena kipas ustaz, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur banyak-banyak pada Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah dan diberikan asbab kasih sayangnya, keampunannya serta kesembuhan daripada segala penyakit yang dialami oleh kita sekalian datangnya daripadanya, bahkan dijadikan kita manusia-manusia yang berjaya di dunia sampai ke akhiratnya nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Tu buka kipas tu. Okey lah tu. Adalah sikit kipas. Belakang pun ada kipas. Kiri kanan pun ada kipas. Kipas tu buka. Kipas tu. Okey. Jom. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Iaitu kita masuk tajuk yang baru berkenaan dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah sebut, يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Iaitu firman Allah SWT yang mendatangkan maksud. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang yang hitam muram, wajahnya kepada mereka dikatakan,
Mengapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Kerana itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu. Muka surat 413. 413. Atas sekali. Lalu Allah SWT berfirman, "Walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizan wa ma anta 'alaihim biwakil." Adapun orang yang putih berseri wajahnya, maka mereka berada di dalam rahmat Allah, iaitu syurga. Mereka kekal di dalamnya. Itu beza. So pada pagi ini kita nak cerita perbezaan di antara muka hitam dengan muka putih. Bukan di dunia, tetapi di akhirat kelak. Kalau di dunia kita ada macam-macam produk untuk nak putihkan wajah kita di dunia. Tetapi di akhirat kelak, walaupun kita di dunia kita hitam, orang panggil kita paktam, maktam dan sebagai tam-tamnya, tetapi di sana kita wajah kita boleh jadi wajah yang putih berseri akibat daripada kesan amal ibadah kita yang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ni. Begitu. So ustaz, kami ni tak hitam selama-lamanya lah ustaz. Tak. Cantik lah ustaz, ingat kok kita hitam di dunia ni, hitam juga di akhirat kelak. Tak. Jadi kita akan putih berseri ketika mana kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kesan daripada amal soleh kita yang kita kerjakan. Mari kita tengok apa bicaranya. Diriwayatkan bahawa Abu Ghalib berkata, ketika Abu Umamah melihat kepala manusia yang dipenggal disangkutkan di menara Damaskus, dia berkata, bangkai anjing yang merupakan makhluk paling hina di permukaan bumi ini lebih baik daripada mayat ini. Bangkai anjing itu lebih mulia daripada bangkai manusia, daripada manusia yang sejahat itu. Kemudian dibacakan satu ayat, yauma tabayyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Aku berkata kepadanya, adakah kamu mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, jika aku tidak mendengarnya beberapa kali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan aku nyatakan perkara tersebut kepada kamu. Dalam riwayat lain dinyatakan bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajah ahlu sunnah menjadi putih berseri, sedangkan wajah ahli bid'ah menjadi hitam legam. Hadis riwayat Abu Bakar Ahmad Al-Khatib daripada Ibnu Umar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa orang yang hitam wajahnya di akhirat adalah ahli hawa, orang yang menurut hawa nafsunya. Itu dia. Siapa yang di dunia ni selalu ikut hawa nafsunya, wajahnya akan hitam nanti ketika mana di akhirat kelak. Senang je nak tahu. Ikut Allah dan selalu banyakkan ikut Allah daripada hawa nafsu, maka wajahnya berseri-seri. Siapa yang ikut nafsunya di dunia, maka wajahnya akan hitam, legam di akhirat kelak. Macam tu. So nak jadi hitam ke putih? Ustaz, kami hitam pun tak apa ustaz, yang penting hati kami bersih. Boy. Orang kata macam tu kan, senang kira, dia kata. Mana boleh macam tu? Di akhirat kelak kita nak wajah kita berseri-seri, dipantulkan dengan cahaya-cahaya yang indah daripada Allah SWT. Cuba tengok, Sayyidina Umar Al-Khattab, manusia pertama yang diberikan buku catatan amalan. Bila buku catatan amalan diberikan Sayyidina Umar Al-Khattab dengan tangan kanan, lalu wajahnya berseri-seri, wajahnya indah, bak cahaya matahari yang menyinari dunia ini. Masya Allah. Itu siapa dia tu? Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu orang tanya, macam mana keadaan Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan Umar Al-Khattab mula-mula dapat buku catatan dengan tangan kanan? Abu Bakar mana? Lalu jawab para sahabat Nabi akan persoalan tersebut. Rasulullah menjawab, Abu Bakar As-Siddiq telah dimasukkan ke dalam syurga terlebih dahulu. Masya Allah. Umar Al-Khattab diberikan buku catatan amalannya. Abu Bakar As-Siddiq bangun-bangun daripada mahsyar, dah terus masuk ke dalam syurga Allah SWT. Awal masuk. Awal masuk. Sebab apa awal? Sebab dia adalah antara manusia yang awal memeluk agama Islam. Dan dia manusia yang paling awal membenarkan risalah Nabi SAW. Itu dia awal. Sebab itu nama dia
Abu Bakrin. Apa maksud Abu Bakar? Abu tu bapa, Bakrin tu maksudnya awal, bapa segala awal. Sebab tu kalau orang nama Abu Bakar, panggil nama betul-betul Abu Bakar. Jangan panggil Abu Bakar. Abu Bakar itu orang utara. Nama apa? Bakar. Bakar apa? Bakar sampah. Panggil nama betul-betul Abu Bakar. Penjaga gol Liverpool nama apa? Becker. Abu Becker. Maknanya dia orang Islam lah tu. Becker. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dekat sekalian. So panggil nama elok Abu Bakar. Jangan panggil Abu Bakar. Bakar tu orang utara, orang Pulau Pinang, orang Kedah, orang Perlis. Panggil elok. Nama dia hebat. Ayah segala-gala awal. Itu maksudnya itu. Okey. Demikian. Jadi maknanya orang yang menurut hawa nafsunya akan dijadikan manusia-manusia yang apa? Manusia-manusia yang akan dihitamkan wajahnya. Sedangkan dalam surah An-Nazi'at Allah sebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah kata, adapun hamba-hambaku yang takut kepadaku lalu ditolak segala kemahuan nafsunya, maka jannatul ma'wa itu disediakan untuknya. Allahu Akbar. Jadi maknanya orang yang tolak kemahuan nafsunya, maka dia akan mendapat syurga jannatul ma'wa, lalu wajahnya berseri-seri, putih berseri. Masya Allah, cantik wajah dia. Putih dia macam kita sekarang ni ke Ustaz? Tak, putih lagi. Putih macam kita pakai kup putih ke Ustaz? Tak, putih lagi. Putih macam kita pakai Mary Kay ke Ustaz? Tak, putih lagi. Putih macam kita pakai sendayu tinggi ke Ustaz? Tak, putih lagi. Itu dia, sebut habis semua. Jadi maknanya putihnya tidak ada tandingan dengan apa yang ada di dunia. Sebab syurga itu malam ainun ra'at wala uzunun sami'at wala qatri qalbil bashar. Syurga yang dia katakan syurga itu, apabila segala nikmat dalam syurga itu mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintah, itulah syurga punya nikmat. Masya-Allah. Tapi kita boleh cerita je lah, tapi nak tahu secara logiknya macam mana, itu Allah punya pengetahuan yang perlu kita tunduk dan patuh di atas apa ketentuan Allah sebagai benda-benda sam'iyat, hanya boleh dengar dan boleh beriman, tetapi tak dapat tengok lagi. Nanti juga akan dapat lihatnya, akan dapat dipertontonkannya nanti insya-Allah. Menurut Hasan, iaitu orang yang dalam wajahnya hitam tu siapa? Menurut Hasan, iaitu mereka orang yang munafik. Ini kriteria-kriteria orang yang berwajah hitam. Yang pertama tadi apa? Iaitu ahli bid'ah. Yang kedua, orang yang ikut hawa nafsu. Yang ketiga, orang munafik. Yang keempat, menurut Qatadah, mereka orang yang murtad. Itu antara muka-muka pak hitam. Pak hitam, pak hitam di mana? Di alam mahsyar nanti. Sedangkan menurut Ubay bin Ka'ab, mereka adalah orang kafir. Semua ada berapa? 5 semua. 5 tanda-tanda orang-orang yang pak hitam. Pertama bid'ah, kedua ikut hawa nafsu, 3 munafik, keempat murtad, kelima kafir. Tu semua geng-geng hitam. Tapi Ustaz, kami tengok orang-orang yang tak masuk Islam putih je mereka Ustaz. Orang panggil orang putih lagi kalau mereka Ustaz. Biarlah mereka putih di dunia. Di sana kita yang putih, mereka pula jadi hitam. Jenis dan bentuk pertanyaan kepada manusia pada hari kiamat. Jom kita tengok jenis dan bentuk pertanyaan kepada manusia pada hari kiamat. Di dalam muka surat 414, Allah SWT menyebut, وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semuanya itu akan diminta dipertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Yang akan tanya, mata
ditanya. Guna untuk apa mata? Telinga, ditanya. Guna untuk apa telinga? Hati, tanya. Guna untuk apa hati kamu? Jawab, tiga-tiga tu. Mata guna untuk apa? Mata berjaga malam untuk bertahajud kepada Allah. Cantik, syukur kepada Allah. Lagi, tangan guna untuk apa? Mata telinga. Telinga guna untuk apa? Telinga kami banyak dengarkan ayat-ayat Quran. Masya Allah Ustaz. Syukur kepada Allah. Hati guna untuk apa? Hati kami ikhlas kerana Allah SWT. Tanda manusia yang syukur kepada Allah SWT. Okey, begitu keadaannya. Jadi maknanya kena jadi manusia yang bersyukur. Kemudian dalam ayat yang lain Allah SWT menyebut فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Maka tak sekala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya bencana kezaliman kamu akan menimpa diri kamu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah tempat kembalinya kamu. Lalu kami khabarkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi maknanya perbuatan kita. Tadi sebut telinga, mata, hati, yang ni perbuatan pula. Semuanya akan dihurai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pakcik pergi mana pakcik? Pukul 10.30. 10.30 pergi masjid UPM. Buat apa? Dengar kuliah duha di situ. Masya Allah. Bersyukur di atas nikmat tersebut. Pakcik pukul 11 malam buat apa? 11 malam main dam. Main dam? Dam apa? Dam ulang. Oh, dam ulang, main dam ulang. Kat mana main dam ulang? Restoran. Masya Allah. Bukan sebelah tu sepatutnya tidur. Sepatutnya tidur tapi kawan ajak main. Oh, main. Waktu main tu ingat Allah tak? Tak ingat. Jawab. Kufur di atas nikmat kesihatan kita. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Imam An-Nawawi. Kitab Imam An-Nawawi ada sebut perbuatan manusia selepas Isyak. Selepas solat Isyak. Selepas solat Isyak. Selepas solat Isyak mesti tidur sepatutnya. Mesti tidur sepatutnya. Kalau tak tidur bersebab. Sebab apa? Kalau tak tidur sebab apa? Sebab tak tidur lagi sebab layan anak dan isteri. Itu tak apa. Dibolehkan tidur lambat. Sebab apa lagi? Sebab memikirkan masalah-masalah umat Islam. Iaitu dia senantiasa duduk dalam majlis ilmu. Selepas Isyak dia duduk dalam kuliah, dalam ceramah. Itu dia bolehkan. Yang ketiga, selepas Isyak dia melayan guru-gurunya dan menuruti segala kehendak gurunya. Jadi selepas Isyak dia bersama-sama dengan gurunya. Dia makan bersama dengan gurunya. Boleh dituntut. Sunnah tu. So boleh kalau nak tidur lambat sebab makan dengan ustaz-ustaz. Boleh lah. Ustaz lain lah, bukan ustaz saya. Ustaz lain. Lagi ustaz, malam ni ustaz makan mana? Tak ada. Saya tak makan malam. Saya sebelum maghrib saya dah makan. Lepas Isyak balik kuliah, boom, habis dah. Sadaqallahul azim. Tutup diary hari tu. Ustaz, kalau ada tu pun kalau orang panggil pun kita memanfaatkan ilmu kita. Yang tu tak apalah. Setengah orang telefon, Ustaz ada kat mana? Saya kata ada kat rumah. Ustaz, anak saya menangis. Anak menangis? Lapang susu kot. Tak, dia menangis lain Ustaz. Boleh Ustaz datang? Pukul berapa tu? 1 pagi. Gabui-gabui mata. Saya datang. Masya Allah. Datang. Tengok. Picit perut. Kembung perut anak. Anak kembung perut pun panggil Ustaz. Hal bagi susu je, selesai masalah. Beritahu membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Anak tu teriak lagi kuat. Habis baca ayat kursi, kita kata kakak bagi susu kat anak. Bagi susu, diam habis.
Asal panggil ustaz. Satu pagi, setengah pagi, satu setengah pagi panggil ustaz. Selesai dulu masalah tu, baru panggil. Okey. Jadi maknanya selepas isyak sepatutnya dah tak ada masa dah. Bahkan dikatakan dalam kitab Mughniyu Muhtaj, dia kata kalau selepas isyak itu benda-benda yang boleh mengingatkan kita kepada Allah, boleh tidur lambat. Contohnya baca apa? Baca surah Al-Mun, baca surah As-Sajadah. Tu bolehlah tidur lambat. Tapi kalau tengok Netflix, cerita Korea, zombie Korea, macam waktu tu kita ditulis sebagai manusia yang lalai pada malam tersebut. Lalai. Tidur pukul berapa? Tengok cerita tu. Tak habis-habis tak? Ada 5 episod. Habis semua tengok. Pukul berapa habis? 2:30 pagi baru tidur. Masya Allah. Dahlah 2:30 pagi tak tidur. 2:30 pagi baru tidur. Tahajud bangun tak agak-agak? Tak bangun. Bangun pukul berapa selepas tu? 6:30 baru bangun Ustaz. Tahajud tinggal. Tahajud tinggal. Maknanya kita lalai pada malam tersebut. Bimbang takut malam tersebut tengah tengok Netflix cerita di dalam TV tersebut, Allah rentak nyawa kita. Macam waktu tu mati yang melupakan Allah. Bila mati yang melupakan Allah, mati yang disebut sebagai su'ul khatimah. Bila mati yang su'ul khatimah disebabkan dengan dia lupa dengan Allah, nanti ketika mana dia bangkit di alam mahsyar, Allah ungkit balik di atas lupanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Dalam surah Taha, page yang terakhir atas sekali. Kazalika ataska ayatuna fanasitaha wa kazalikal yawma tunsa. Allah kata, wahai manusia, ingat tak? Oi manusia, ingat tak? Dulu waktu hang hidup di dunia, hang lupa aku. Betul tak? Dia kata betul. Hari ini giliran kami pula untuk lupakan kamu. Habis Bila Allah lupa kita, di mana tempat kita nak cari perlindungan, di mana tempat kita nak mencari kasih sayang, di mana tempat kita nak cari kebaikan, di mana tempat kita nak cari kedudukan kita. Habis. Sebab itu jangan lalaikan hidup kita ini dengan apa yang ada di dunia ni. Dunia itu permainan dan perhiasan. Hanya khas untuk orang-orang yang kafir, untuk menikmati keduniaan ini sementara. Sehingga disebut ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Penjara ni maksudnya apa? Tak boleh buat apa saja. Tak boleh buat sewenang-wenangnya. Orang kafir, syurga bagi orang kafir. Dia boleh buat apa saja. Minum arak, boleh minum. Nak balik pukul berapa? Minum balik pukul berapa? Nak tidur dengan perempuan mana? Tidur, tak ada masalah. Nak main judi, main judi puas-puas. Nak tikam nombor ekor, tikam nombor ekor. Nak buat apa pun, buat. Nak pakai surat pendek, pakai. Nak tidur tengah jalan, tidur. Masya Allah. Jadi maknanya, orang kafir dia semua boleh buat. Kita ada pantang larangnya. Boleh buat, do and do's. Apa yang boleh buat dan apa yang tak boleh buat. Semua ada pada kita. Sebab itu, kita hidup di dunia ini kena jadi manusia yang cerdik melakukan kebaikan kepada Allah SWT. Kemudian, yang seterusnya akan dipersoal oleh Allah SWT. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah At-Taghabun. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Allah kata apa? Orang yang kafir mengira bahawa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah wahai Muhammad, bahkan demi Tuhanku, kamu semua pasti akan dibangkitkan. Kemudian kamu akan diberitahu tentang semua perkara yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cerita. Tadi kita cerita dah. Telinga, mata, hati, kemudian perbuatan. Ini pun perbuatan juga. So masih lagi perbuatan. Okey. Kemudian ayat seterusnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah sekalipun, nescaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat zarah sekalipun, nescaya dia akan melihat balasannya. Jadi maknanya kita buat apa-apa pun di dunia ni, sebesar biji
sebesar zarah sekalipun. Zarah ni tak orang kata apa? Nak kata apa zarah ni? Sebesar biji sawi. Tak betul. Dia yang paling kecil atom, kecil lagi. Sekecil atom sekali pun, itu pun dinampakkan oleh Allah SWT, akan dipertontonkan oleh Allah SWT kepada kita sekalian. Jadi maknanya begitu keadaannya. Kemudian Allah sebut summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang dikecapi di dunia dulu. Maka Allah pun tanya kepada kita, apa yang kamu dapat? Nikmat aku ni hampa guna untuk apa? Aku bagi nikmat sihat, aku bagi nikmat kekayaan, aku bagi nikmat masa yang lapang kepada kamu, kamu guna untuk apa? Dia pun jawab, kami rutin mingguan, setiap minggu kami pergi masjid UPM, setiap hari Ahad pukul 10.30 pagi. Kadang-kadang kami pi, ustaz tak mai. Macam tu dia cerita. Dia cerita habis. Semua dia cerita. Allah pun catat. Kadang-kadang kami mai, ustaz tak mai lagi. Kadang-kadang ustaz mai, kami baru mai. Dia cerita habis semua. Sebesar-besar zarah semua diceritakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya segala apa yang kita manfaatkan itu semuanya akan dipertonton di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tengok sendiri dengan mata kepala kita. Oh, hebat aku dulu. Kita lupa sebenarnya. Setelah kita meninggal dan kita dibangkitkan di alam mahsyar, kita akan lupa yang kita buat sekarang ni. Semua kita lupa ni nanti ni. Kita semua lupa ni. Lupa apa yang kita dah buat ni, semua kita lupa. Yang akan diingatkan balik, Allah akan ingatkan balik. Dengan buku catatan yang dipersembahkan di hadapan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, ahsahullahu wa nasuh. Allah kata apa? Aku akan ingatkan mereka balik di atas apa yang kamu lupa dulu waktu hidup kamu beramal soleh kepada aku. Aku akan ingatkan balik. Oh, kita pun ingat. Oh, aku pernah tolong makcik tu. Patutlah. Oh, pakcik tu. Aku pernah pimpin dia. Dia nak naik kereta tu, dia tak bawa tongkat. Aku yang pimpin dia. Oh, patutlah. Oh, dia banyak. Oh, dia tu banyak. Oh, tu banyak. Dia teringat balik di atas apa yang dia lupa tersebut, lalu Allah ingatkan dia balik. Itu untung buat kebaikan tu. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Kemudian mana ni? Banyak ayat Allah yang menyatakan mengenai perkara ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ketika turun ayat, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang dikecapi di dunia itu. Orang bertanya, wahai Rasulullah, nikmat mana yang akan ditanya? Kami hanya makan kurma dan minum air saja, sedangkan musuh di pelupuk mata dan kami sudah bersedia dengan pedang di bahu kami. Rasulullah menjawab, semua itu akan berlaku. Semua nikmat akan ditanya. Kita ni duk hirup udara pagi, petang, siang, malam, second demi second ni, masa demi masa ni. Kita nak bayar dengan apa dekat Allah? Fikir. Ada jawapan? Tapi Ustaz, kami bayar insurans Ustaz. Insurans apa pakcik? Dah Ustaz, kami bayar dengan infak kami. Okey.
أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الله أكبر. Ayat itu kata apa? Dan setiap umat kami jadikan binatang-binatang ternakan untuk mereka menyembelihnya untuk disebut nama-nama Allah SWT di atas apa yang kami rezekikan kepada mereka dengan binatang-binatang ternakan itu. Maka Allah kata, fa ilahukum ilahu wahidu falahu aslimu. Kalau kamu mempercayai Allah itu Tuhan yang satu bagi kamu, maka tunduklah segala perintah-perintah Allah terhadap kamu. Wa basyiril mukhbitin. Allah kata, sampaikan berita gembira kepada hamba-hamba kami yang reti tunduk kepada kami. Allah perintah kita apa? Ibu-ibu, ayah perintah kita apa? Allah perintahkan kita apa? Di dalam bulan Zulhijjah, Allah perintahkan apa? Allah perintahkan kita untuk menyertai ibadah korban. Betul kan? Berapa ramai yang masuk? Tak ada orang masuk, Ustaz. Kami masuk, Ustaz. Kami masuk seko, kami tak masuk satu bahagian. Hebat. Masya Allah. Saya cerita. Baru ni saya dapat satu WhatsApp. Perbualan di antara manusia yang kerah hati dengan manusia Bangladesh. Tuan-tuan. Ini dia dah di-viral dah cerita ni. Bila kawan ni pergi ke Petronas nak isi minyak, datang seorang Bangladesh yang bernama Ibrahim. Name tag dia Ibrahim tulis. Kawan ni tegur dia, bayar, nama Ibrahim Ibrahim, tolong cuci tingkap. Cuci tingkap. Waktu cuci tingkap tu dah isi minyak, sembang. Kenapa nama kau Ibrahim? Dia kata, waktu itu aku dilahirkan waktu hampir-hampir ibadah korban, waktu hampir-hampir Aidil Adha. Waktu itu aku lahir, ibu aku letak nama Ibrahim. Oh, macam tu sama dengan Nabi Allah Ibrahim. Sama nama. Okay. Tanya lagi. Dia tanya balik kat kawan ni. You masuk ibadah korban? Jawab kawan ni, dia kata, masuk. Tapi duk cari-carilah tempat yang paling murah. Oh, okey. Kawan ni tanya balik kepada Bangla tu, masuk? Dia kata masuk. Seko. Oh, seko. Kerja apa? Kerja Petronas pula. Petronas pam. Duk pam minyak orang ni, tuan-tuan. Gaji 900, tapi masuk ibadah korban seko. Allahu Akbar. Cerita macam mana, cik? Pencen cikgu, pencen lecturer, pencen polis, pencen askar, pencen bomba, pencen pensyarah. Masuk ibadah korban? Masuk, Ustaz. Kambing seko. Hebat. Hebatlah tu. Tapi kalau tak masuk, jawab di hadapan Allah SWT. Tapi yang masuk, siapa yang masuk, lambang syukur dia kepada Allah SWT. Lalu ditanya lagi kepada Bangladesh, sebab apa masuk sampai seko? Dia kata, aku ni tak kaya, tetapi Allah bagi agama yang mahal kepada aku. Lalu aku pulangkan balik. Mahalnya agama Allah diberikan kepada aku dengan ibadah korban seekor lembu, tuan-tuan. Buat tu. Saya kemarin dulu, hari Jumaat, saya pergi ke Meru, kandang lembu. Saya pergi tengok. Saya tanya kepada kakak tu, kakak, ni lembu yang paling besar ni berapa ribu? Dia kata, yang tu Ustaz, 10,000. Ui, 10,000. Ada orang ambil dah. Dah ada orang cop, Ustaz. Siapa? Bangla cop. Mana orang Melayunya? Orang Melayunya tu, Ustaz. Tu, grade C tu, hujung tu, Ustaz. 4,700, 4,600, 4,000. Tu, yang tu orang Melayu. Orang Melayu 4,700. Orang Bangla pula. Tu 10,000, 11,000, 12,000. Yang tu semua Bangla. Masya Allah. Itu hebatnya. Sebab apa jadi macam tu? Sebab mereka nampak agama itu mahal. Dia orang tak nampak agama Islam itu murah. Tak nampak. Sebab mahal agama Islam tu, lalu dipulang pun mahal harganya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai lambang syukurnya kepada Allah. Macam tu. Okey,
Sekian dimaklumkan. Itu cerita. Bila kawan ni dengar tadi, kawan tu kata apa? Wahai Allah. Dia kata terima kasihlah cuci tingkap aku dan cuci hati aku. Nah ambil duit RM5 dan dia pun balik. Nah RM5 bagi dia. Sebab berjaya menyucikan tingkap keretanya dan berjaya menyucikan hatinya. Itu. Sekian. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Nabi SAW bersabda. Perenggan yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, pertanyaan pertama yang dilontarkan Allah SWT kepada hamba Allah pada hari kiamat adalah, bukankah aku mengurniakan tubuh yang sihat dan minuman yang segar kepada kamu? Itu soalan yang pertama ditanya, tentang tubuh badan yang sihat, air yang kamu minum. Allah tanya balik, kamu minum air aku? Ya. Apa kamu buat? Tubuh badan sihat, kamu buat apa? Kamu guna untuk apa? Dia kata, aku guna untuk mencari ilmumu. Bagus. Aku guna untuk solat berjamaah di rumahmu. Bagus. Aku guna untuk memanfaatkan jasad aku dan kekuatan aku untuk jalanmu. Bagus. Aku gunakan untuk menghabiskan masa segala-galanya untukmu. Bagus. Aku gunakan untuk berbuat maksiat. Binasa. Semuanya ditanya. Allahu akbar. Sebab itu Nabi SAW manusia yang paling hebat sekali menunjukkan syukurnya kepada Allah SWT. Kau tengok Rasulullah hampir-hampir nak meninggal, 3 hari sebelum meninggal, dia tak larat pergi masjid, tetapi dia suruh orang pimpin dia untuk pergi masjid. Sebab apa Nabi suruh orang pimpin dia pergi ke masjid? Supaya nak melambangkan syukur kepada Allah SWT di atas kurniaan yang begitu hebat yang Allah janjikan kepada dia. Dia pulang macam tu lah. Sebab apa Nabi semayang pagi, petang, siang, malam sampai bengkak-bengkak kaki? Sebab nak lambangkan syukurnya kepada Allah. Aisyah kata, wahai Rasulullah, kau dah jamin syurga, kau dah jamin masuk syurga, kau takkan masuk neraka selama-lamanya, kau akan hebat, engkau kan sudah tidak ada dosa, engkau kan banyak mendapat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kau bersusah payah? Nabi jawab satu, afala an akuna abdan syakura, boleh tak aku nak jadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Habis. Sebab apa? Sebab persembahan dia kepada Allah terhadap amal ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba melangkah kakinya di dunia melainkan akan ditanya pada hari kiamat untuk apa dia melangkahkannya. Tanya kaki kita tu. Pagi, petang, siang, malam duk melangkah kaki itu, Allah tanya, hang nak pergi mana? Ke mana arah yang kamu gunakan langkah kakimu? Jawab, di hadapan Allah. Di zaman remaja, cerita bagaimana keadaan remaja. Di zaman kerjaya, cerita macam mana di alam kerjaya. Di alam pencen, cerita macam mana di alam pencen. Cerita di hadapan Allah. Jawab di hadapan Allah SWT. Itu bimbang pada kita ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergerak kaki seseorang hamba di akhirat melainkan setelah ditanya kepadanya mengenai 4 perkara. Tuan jaga 4 perkara ni. Yang pertama mengenai usianya, ke mana dihabiskan. Umur tu guna untuk apa? Cuba kita kira, kita catat saja, hitung umur kita. Jom kita hitung. Kita sehari tidur berapa jam ya? Yang paling baik. Ada yang kata 8, ada yang kata 6 jam. Ada yang kata 6 jam lah, kita ambil 6 jam lah, paling terbaik lah. 8 tu nampak sangat kuat tidur. Ambil 8, ambil 6 lah. 6 tidur. Satu hari 6 jam, kali dengan 30 hari, 30 kali 6, 180 jam. Masya Allah. 180 jam bersamaan dengan berapa hari? Bahagi dengan 24. 180 bagi 24. Fail ini, saya fail ini sudah. Lebih kurang berapa hari? So kita kira-kira rawak je lah. Lebih kurang berapa hari, pakcik? Tak kira. Masya, makcik kira, cikgu-cikgu kira. Ada cikgu dalam ni. 180 bagi 24. Dapat berapa? 24, 5, 100. 24, lebih kurang seminggu tidur. Lebih kurang seminggu, 8 hari lah tidur. Tidur seminggu macam. Sebulan seminggu tidur.
Tu tak termasuk tidur dalam kuliah lagi. Sebulan tu tidur selama seminggu, tuan-tuan. Seminggu tidur. Sebulan seminggu. Kalau setahun, setahun macam mana? Carilah. 7 kali 12, 84 hari tidur dalam masa seminggu, dalam masa setahun. Masya Allah. Allahu Akbar. Itu baru umur setahun. Kalau umur 80, macam-macam. Masya Allah. Banyak tidur. Ya Allah. Jawab di hadapan Allah. Allah kata apa? Umur kamu guna untuk apa? Tidur. Jawab. Tidur. Lepas tidur buat apa? Saya mencari ilmu. Ilmu mengaji waktu bila? Waktu darjah 6, waktu sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Berapa tahun semua tu? Lebih kurang berapa tahun? 18 tahun. Masya Allah, lama mengaji. 6 tahun, 12. 12 campur 4, 16 tahun dapat ijazah. Buat master, campur lagi 2 tahun. Berapa? 16 tahun. Betul lah. 18 tahun. Campur PhD 21 tahun. 21 tahun mengaji. Masya Allah. 21 tahun mengaji, kemudian tidur pun lebih kurang 6 tahun. Campur. Masya Allah. Jadi maknanya kita akan cerita di hadapan Allah apa yang kita manfaatkan umur kita. Tetapi di dalam kehidupannya banyak diselubungi kehidupannya dengan menuntut ilmu. Masya Allah, hebat. Dah pencen pun menuntut ilmu, di alam kerjaya pun menuntut ilmu, di alam remaja pun menuntut ilmu, di alam persekolahan pun menuntut ilmu. Menuntut ilmu saja dihiasi dalam kehidupannya seharian. Itu orang yang cerdik di dalam mengatur kehidupannya. Sebab itu orang yang menuntut ilmu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Tidur orang yang menuntut ilmu itu, tidur orang yang berilmu itu lebih baik daripada solat sunat orang yang tidak berilmu. Tidur orang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada orang yang jahil solat sunatnya. Ada dalam satu lagu, disebut dalam satu lagu. Saya tahu sedap tak sedap tak tahu. Tidur orang yang berilmu adalah lebih baik solat sunat orang yang tidak berilmu. Itu lebih kurang macam tu disebut. Jadi maknanya tidur orang yang berilmu itu lebih bermanfaat daripada solat sunat orang yang tidak berilmu. Itu cerita lagu je lah. Kemudian bahkan ditanya pula mengenai tubuhnya. Untuk apa digunakannya? Tubuh, kekuatan tenaga dia tu guna untuk apa? Dia guna untuk semayang, dia guna untuk solat duha, dia guna untuk kuliah duha, dia guna untuk solat zuhur, dia guna untuk solat selepas solat zuhur, dia guna baca Quran, dia guna untuk makan bersama isteri dan anaknya, dia guna untuk solat berjamaah, dia guna untuk solat tahajud, dia guna untuk sedekah, dia guna semua. Segala kudrat dia itu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang beruntung. Dia pandai mengatur kehidupannya. Okey. Dan ditanya pula mengenai amalannya, apa yang dilakukannya. Hang buat apa di dunia dulu? Allah akan tanya. Dia kata, aku hidup di dunia dulu banyak zikir pada engkau. Aku ingat kepada engkau pagi petang siang malam. Aku zikir hebat-hebat kepada engkau. Betul ke? Lalu dia tengok betul apa yang diungkapkannya itu. Lalu Allah SWT memuliakannya. Kemudian dan mengenai hartanya, dari mana diperolehi dan ke mana dibelanjakannya. Harta tu dapat daripada mana? Dia kata KWSP. Oh, KWSP. Citra? Tak. Pencen KWSP. Oh, berapa ratus ribu? 600 ribu. Masya Allah, banyaknya. Buat apa duit tu? Infak. Masya Allah. Kemudian buat apa lagi? Sedekah. Kemudian masuk ibadah korban, seko. Masya Allah. Hebatlah tu. Itu orang-orang yang cerdik, yang pandai. Kemudian Imam At-Tirmizi menyatakan bawah ini hadis hasan lagi sahih. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' khisalin an umuruhu fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah
wa an ilmihi madza amila fih. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tidak akan bergerak kaki seseorang hamba di akhirat kelak melainkan setelah ditanya kepadanya mengenai 4 perkara, iaitu mengenai usianya, ke mana ia habiskan, mengenai masa mudanya, untuk apa digunakan, mengenai hartanya, dari mana dia perolehi dan ke mana dia belanjakan, dan mengenai ilmunya, apa yang diamalkan. Semua itu ditanya oleh Allah SWT. Ilmu, amallah ilmu, cerita ke orang. Okey, manfaatkan ilmu yang kita ada. Okey. Kemudian diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari kiamat tiba, Allah SWT memanggil hamba-hambanya berhadapannya, lalu dibertanyakan kepadanya mengenai kerja dan amal perbuatannya ketika di dunia. Allah tanya apa? Allah tanya apa yang dia buat di dunia dan amal perbuatan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang mukmin dipanggil oleh Allah SWT ke hadapannya pada hari kiamat, maka dia akan memuliakannya dan berkata lembut kepadanya. Dia bertanya, adakah kamu mengakui kesalahan kamu? Hamba itu menjawab, aku akui wahai Tuhanku. Lalu Allah SWT berfirman lagi, kesalahan kamu telah aku tutup ketika di dunia dan sekarang kesalahanmu aku maafkan segala-galanya. Sebaliknya orang kafir dan orang munafik dia panggil bersama dengan para pemimpin mereka yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi maknanya orang yang beriman ketika mana dibangkitkan di hadapan Allah, dia memperakui kesalahannya di hadapan Allah. Allah tanya dia, kamu pernah buat salah? Pernah. Kamu pernah buat dosa? Pernah. Dosa tu kamu buat? Ya, aku buat. Tetapi Allah kata, aku sudah ampunkan semua dosa-dosa kamu. Masuklah kamu ke dalam syurga Allah SWT. Hebat kan? Masya Allah. Pada akhir riwayat ini dinyatakan bahawa setelah Nabi SAW membacakan ayat Allah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mereka dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi akan berkata, orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ketahuilah, laknat Allah ditimpakan ke atas orang yang zalim. Diriwayatkan daripada Ali bin Abu Talib bahwasanya Nabi SAW bersabda, jika hari kiamat tiba, Allah SWT memanggil hambanya ke hadapannya tanpa dihadiri oleh seorang pun daripada makhluknya, lalu dia memperhatikan dosanya satu persatu dan mengampuninya tanpa pengetahuan para malaikat dan para nabinya, dosanya akan ditutup bahkan digantikan dengan segala kebaikan. Sabda Nabi SAW, tidak bergerak kaki seseorang hamba di akhirat kelak melainkan setelah ditanya kepadanya mengenai 4 perkara adalah umum bagi semua orang, kerana perkataan abdun, hamba yang nakirah, terletak setelah huruf nafi. Namun hadis ini ditaksis, dikecualikan oleh hadis yang lain yang berikut, wahai Muhammad, masukkan orang yang tidak dihisap daripada umatmu ke dalam syurga melalui pintu sebelah kanan yang telah kami tuliskan sebelum ini, juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu ditarik ubun-ubun dan kakinya. Allahu Akbar. Jadi maknanya yang kita cerita pada hari ini, banyak benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan pada pagi ini. Jadi ala kulihannya, kita adalah manusia yang perlu buat persiapan untuk bertemu dengan Allah. Kita tak mau. Saya doakan semua yang hadir pada pagi ini, mudah-mudahan termasuk diri saya dan ibu-ibu ayah-ayah sekalian yang ada pada pagi ini, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan-golongan yang dipermudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat kelak. Itu yang paling penting. Dan kita nak Allah muliakan kita, layan kita dengan penuh kemuliaan di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Kita nak itu juga. Dan kita tak mau kita jadi manusia yang dihina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau itu. Wa na'udzubillahi min zalik. Saya rasa itu saja pada pagi ini yang boleh kita ambil pengajaran. Apa yang boleh kita ambil kesimpulan daripada apa yang kita cerita pada pagi ini? Yang pertama, manusia yang hebat
adalah manusia yang cerdik, memikirkan kebijaksana di sana. Dia akan jadi manusia yang bijaksana di sana. Dia tidak bijak di sini saja. Dia mesti bijak di sana. Begitu. Yang kedua, manusia yang memanfaatkan harta, tenaga dan umurnya semata-mata mencari mardatillah, cari redha Allah di dunia ni. Melalui apa? Melalui masa yang kita ada, melalui umur yang kita ada, melalui harta yang kita ada kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang boleh kita ambil pengajaran yang ketiga, hargailah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekecil-kecil amalan kita, tetapi nilainya di sisi Allah sangatlah besar, khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amalkanlah walaupun sekecil-kecil amalan dan perbuatan ke arah kebaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan di sisi Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak kepada ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian kalau ada salah dan silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita dan menyayangi kita di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Jom kita baca doa. Kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Insya-Allah minggu depan kita masuk tajuk baru. Allah SWT akan bercakap dengan hamba-Nya tanpa ada penghalang sedikit pun. Itu insya-Allah kita akan cerita pada minggu depan, insya-Allah. Jom kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit yang ada pada diri kami, bahkan dikurniakan keberkatan dalam kehidupan kami, keredaan-Mu yang berterusan dalam kehidupan kami, kerahmatan-Mu yang berterusan kepada kami, serta kasih sayang-Mu yang berterusan buat kami di dunia hingga ke akhirat kelak, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, wahai Allah. Di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami di saat ini pertemuan yang mengundang keberkatan, keampunan, kemuliaan, kasih sayang serta kasih sayang-Mu yang berterusan buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Jadikan harta-harta kami dimanfaatkan ke jalan-Mu, wahai Allah, dengan berkat daripada apa yang kami pelajari pada pagi ini, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya minta ampun banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.